Allah Ta'ala dah tetapkan dalam tubuh badan kita ini adanya satu unit organ yang mengawal benda. Apakah unit organ tersebut? Siapa dapat jawab? Empedu. Ha? Lagi. Unit yang mengawal cairan-cairan dalam tubuh badan orang kita adalah Allah Ta'ala dah buat satu unit organ ini yang dinamakan organ liver, hati. Sebab tu kita boleh tengok ada orang ada masalah dekat mata dia kan. Mata kau kuning je bang. Kita dapat petanda. Ada benda ni yang tak kena dekat bahagian hati. Awak pernah dengar? Ya. Saya dah faham dah. Masuk cikgu yang semalam cikgu bagi tahu saya sebenarnya ada ilmu untuk mengenal wajah manusia sama ada dia sihat ataupun tidak ya. Ya. Okey, saya faham dan saya teringin nak mempelajarinya tu. Ya Allah, apabila satu ketika nanti you all dah beramal betul-betul dengan ilmu yang sudah dipelajari, sampai satu ketika nanti sudah bersedia, barulah ilmu itu akan keluar. Jangan mendesak ilmu itu untuk keluar. Okey, macam Hajar Huzaini dia tak desak untuk ilmu itu keluar. Dia belajar dia menekuni banyak tahun. Dia belajar, datang jumpa personal apa benda semua. Malah saya waktu mengajar Hajar Huzaini tu patutnya 3 hari kelas hipnoterapi tak silapnya. Tiba-tiba dia tahan saya tambah lagi. Dan dia guna pakai di dalam setting dia dekat tahfiz, khususnya melihat apa yang berlaku pada anak-anak murid dia. Supaya senang dia nak ambil pelajar-pelajar yang ada karakteristik betul-betul nak mendalami ilmu Al-Quran. Baik. Sebab tu melalui cairan tengok Allah. Kadang-kadang bila kita duduk dengan klien ni kita tengok alamak macam mana nak cakap kadang-kadang kita sebagai terapi, seorang yang membantu merawat ni, otak itu berjalan tu sebenarnya. Macam mana nak cakap? Tak cakap lain macam. Intuisi kuat je. Intuisi kita kuat. Aduh. You all latih lah sebenarnya. Benda ni bukan latihan. Macam Hajar Huzaini kata, latihannya adalah menurunkan sifat amarah kita tu. Mengawal sifat amarah tersebut. Okey, kalau sebab tu saya ambil ilmu-ilmu jenis sebab salah satunya nak menurunkan sifat amarah saya kat bawah tu. Kita tahu dah. Kita jenis orang macam mana kita tahu. Sebab tu melalui ilmu-ilmu macam ni, kita dapat Allah. Kalau rasa lain pasiennya, cukup. Ingat cukup. Baik. Okey. Kemudian di dalam manuskrip Masalihil Adan wal Anfus lagi, beliau juga menulis, ya ini Al-Balqi juga menulis dan menghuraikan secara terperinci bagaimana rasional dan terapi kognitif spiritual dapat digunakan untuk merawat setiap satu penyakit yang telah dikelaskan. Al-Balqi tadi, kita masih lagi berada di Afghanistan sekarang ni, duduk dengan Al-Balqi. Al-Balqi kata bahawa kita dapat memperincikan bagaimana rasional dan terapi kognitif spiritual dalaman diri dapat digunakan untuk merawat setiap satu penyakit yang telah dikelaskan. Tadi dia dah kelaskan neurosis dengan psikosis. Jadi sebenarnya dalam neurosis dengan psikosis itu boleh dirawat. Dan Al-Balqi percaya setiap masalah yang bermula daripada gangguan mental dan emosi jiwa manusia boleh dirawat kecuali satu sahaja, mati. Tak boleh. Makna kata kalau orang tanya pada kalian depan ni, Puan Niza, anak saya ni mengalami halusinasi. Bolehkah dia dirawat? Apakah ada penyakit ini boleh boleh sembuh? Jawapannya boleh dirawat dan boleh disembuhkan. Maksudnya saya nak beritahu kalau siapa yang handle klien yang mengidap psychosis illness, dia punya fee treatment dia memang sangat mahal. Baik.
bukan mudah. Bukan mudah. Dan cuma ingatan saya pada kalian, kita belajar hari ini, kita bukan psikiatris. No. Kita bukan kaunselor. No. Kita bukan doktor perubatan. No. Kita adalah terapis. Dan kita adalah coach kesihatan mental yang mana menggunakan prinsip-prinsip yang kita telah pelajari ini di dalam setting terapi. Dalam setting membantu memulihkan kesihatan mental seseorang. Boleh? Beliau? Baik. Sasaran beliau bagi setiap bab di dalam manuskrip ini adalah untuk apa? Panduan langkah demi langkah bagi pembaca, juga kita yang mengamali bidang-bidang terapi kesihatan mental ini dapat memahami dan menguasai manuskrip ini. Ditepati setiap tajuk adalah dalam bentuk gambaran seperti berikut. Ada 8 tajuk perbahasan selama 2 hari ini. Pertama, bab pertama, pengenalan akan kepentingan memelihara kesihatan jiwa. Ini yang beliau tulis. Nombor 1, kenal kepentingan memelihara jiwa. Nombor 2, dah kenal kepentingan memelihara kesihatan jiwa kita. Pergi pada nombor 2, bab nombor 2, Al-Balqi menyentuh berkaitan macam mana nak membuat pemeliharaan kesihatan psikologi diri dan membincangkan tentang apa? Mental hygiene, kebersihan mental atau pencegahan mental, kesihatan mental. Sudah cerita dah pada bahagian kedua. Masuk bahagian ketiga, cara memperolehi kesihatan psikologi apabila seorang itu telah kehilangan jiwa dalam diri dia, kehilangan pemikiran dia, kehilangan emosi dia. Macam mana nak memperolehi balik sihat mental dan emosi jiwa dia? Dia dah cerita dah. Cara masuk nombor 4, mengenali gejala arat psikologi dan menentukan perbezaan sifat-sifat. Makna kata, dia dah susun nombor 4, kau kena kenal. Wahai para terapis sekalian, dalam manuskrip ni dia tekankan kepada perawat-perawat dan juga terapis-terapis. Kamu kena mengenali gejala-gejala psikologi dan menentukan perbezaan sifat-sifatnya. Kalau nampak orang tu asyik barat saja macam dalam perkahwinan, maka sebelumlah kita menuturkan atau membuat kesimpulan klien kita ini mempunyai sifat baran, berapi, maka kita kena tentukan perbezaan sifat baran dia itu macam mana. Baik. Dan bila sebut ni keluar pula dalam otak saya ni, orang-orang yang sifat baran ni, waktu saya belajar dengan seorang guru saya, dengan seorang ustaz ni kata, kalau kau nak tahu orang tu baran atau tidak, kau tengoklah juga pada pemakanannya. Makanan apa Cik Kim? Kita akan pergi satu-satu. Penting Cik Kim. Memang penting lah. Ya. Sebab tu Al-Balqi tulis masalih al-abdan wal anfus, kesihatan badan dan juga jiwa. Apa kaitan badan dengan jiwa? Ada. Dia tak tulis masalihil anfus wal abdan. Tak ada. Terang-terang dia tulis masalihul abdan wal anfus. Maksudnya kesihatan tubuh badan dan jiwa. Maknanya sebelum jiwa jadi sakit, maka kau kena buat menyihatkan tubuh badan fizikal, bagi makan makanan yang bagus, betul. Macam saya sebutlah tadi, pada Happy dengan rakan-rakan yang lain. Kalau seseorang tu, kalau masyarakat India kata kan, kalau saya dulu kat Perkimbil kan, kes-kes masyarakat India ni pening kepala kalau yang masuk Islam ni. Okey, yang belum masuk Islam lagi pening kepala lah kan. Okey, so mereka ini sudah terbiasa dengan sifat makanan berkari, sifat makanan panas. Bila sifat makanan panas, setiap hari tak ada kari, dia tak boleh hidup.
Awak bayangkan ni, sifat kari di dalam badan manusia adalah memanaskan. Dan benda yang pertama dia akan panaskan, sifat kari itu memanaskan tubuh badan, dan di anggota badan manakah yang dia akan memanaskan kali pertama? Mana? Panah hati. Ha? Tempat tapis saja, Kim. Hati tu. Apa? Panas Contohlah, badan. bahasa mudahnya lah kan. Cuba kalau kalian pergi lebih jauh lepas ni, kalian membuatlah criminal psychology. Perut. Perut. Okey lagi. Okey. Perut punca kepada Penyakit. lagi. Perut punca kepada nafsu Makanan. Bukan. Dah baik. Perut ini adalah punca kepada nafsu syahwat. Bila seseorang itu, you punya klien yang asyik melasahkan tiap-tiap hari, bahagian organ tubuh badan dia yang memang sangat agresif adalah, kalau lelaki, adalah bahagian alat sulit dia. Akan terangsang dengan rasa panas. Sifat panas adalah mengembangkan aliran darah menjadi kembang. Pembuluh darah. Pembuluh darah jadi kembang. Bila kembang, kalau orang lelaki, tengok orang perempuan berjalan, tak ada nafsu ke? Okey. Tolak nafsu dia. That's why ada orang sanggup jadi perogol. Awak kena tengok yang lain-lain hari ni, kalau tiba-tibalah lepas ni datang klien yang memang kaki rogol, kaki suka zina, you all kena tengok dia punya tabiat permakanan. Saya jarang cerita punya. Tapi hari ni memang saya cerita. Tabiat makan ni memang penting. Sebab tu bila saya tengok kari-kari, sebab tu Ustaz saya waktu saya belajar ni, secara personal, Ustaz saya bisik dia, Mus, ingat, kalau sebelum kau kahwin, kurangkan makanan bersifat panas seperti kari. Nanti kau tak tahan, kau akan buat zina. Ini cakap apa sih? Bertanya Cik Kim, bermaksud kekerapan kita makan kari itu adakah setiap hari kari ataupun bagaimana Cik Kim? Yalah, yang disebut itu adalah addicted lah, kari. Contoh, Addicted. ada udang, dia kalau tak ada kari, dia tak akan makan. Macam sambal belacan lah. Macam sambal belacan. Sifat sambal belacan memanaskan. Okey, kena cek balik tu Kena cek banyak kena cek banyak benda lah sebenarnya. Dia kalau nak contohlah, sebab tu orang yang makan kari, dia kena disejukkan dalam struktur bendali badan dia. Dia kena disejukkan dengan satu lagi tumbuhan. Apa dia? Timun. Timun. Sifat timun adalah sejuk. Maka bila kita makan makanan yang panas, mesti kena ada benda yang menyejukkan juga. Bagi dia seimbang. Jadi bendali dalam badan kita ni akan seimbang. Okey. Jelas. Sebab tu kalau kita tengok orang tua kita dulu, kalau ada je kari, mesti ada timun. Betul? Letak sos. Mesti kena ada timun. Okey. Mungkin dia orang tak ada ilmu ni kan. Dia letak timun. Combination dia. Satu lagi, contoh, kalau siapa yang suka makan benda-benda yang bersifat seperti pedas, ini pun tak elok. Okey. Kalau satu hari tak adalah benda-benda yang pedas, tak boleh jalan. Dia jadi muak makan je. Contoh, kalau makan makanan yang pedas, nak sejukkan organ dalam, khususnya, okey, bila kita makan makanan pedas, bahagian organ mana yang rasa pedas tersebut? Tekak, lidah. Lidah.
Ulu hati. Ulu hati, yes. Lagi, Perut. perut. Jadi nak menstabilkan dia guna apa? Nabi sebut sendiri. Dah lama benda ni. Dan juga dalam perubatan sufi dah lama sebut. Dan bila saya terkena dulu, lepas tu saya diingatkan pula. Waktu saya tengah makan dulu, Cik Kim, apa hal? Ni sangat aku ni keluar ni kata. Apa ni? Peluh. Kita tak boleh makan pedas ke? Saya cakap, bukan tak boleh makan pedas. Dia terlalu pedas ni. Dia kata, Cik Kim minum air apa? Air kosong. Tak boleh. Ustaz tu kata. Kena minum susu. Dia kata, order susu. Air susu. Sebab sifat air susu sebenarnya adalah menyejukkan organ yang rasa kepanasan. Wah, dan bagi waktu tu. Dan bila saya tengok, saya sebelum tu pun pernah cakap. Tapi, yelah, kita masuk telinga kanan. Dulu, masuk telinga kanan. Thinking tak praktis. Tapi bila praktis, betul. Memang betul. Patut kedai mamak ada susu kambing kan, kedai kari. Pandai. Tapi takkanlah dia orang nak bercakap dengan kita kan. Rahsia-rahsia ni. Tak ada. Kedai mamak tak pedas. Dia tak pedas. Kedai mamak makanan ni bukannya kategori pedas. Dia kategori warm. Dia banyak rempah. Kalau nak pedas, pergi negeri spicy. Yes, correct. Sifu saya English sekarang ni. Okay. Pedas ni kategori orang negeri. Itu pedas. Itu memang pedas lah. Boleh lain ni. Baik. Kemudian dah kita mengenali sebagai terapis dan kos kesihatan mental, kita dah mengenali gejala-gejala psikologi dan menentukan perbezaan sifat-sifat di atas klien kita. Maka disambung lagi Al-Balqi menyambung pada bab yang kelima. Bab kelima menceritakan berkaitan cara mengatasi dan menyingkirkan kemarahan. Bab keenam, Al-Balqi menuliskan dan menyatakan bagaimana nak menenangkan ketakutan. Taskin al khawf wal al-faza. Nombor 7, bab nombor 7, Al-Balqi menyatakan lagi kaedah menangani kesedihan dan kemurungan. Dan 8, panduan mental bagi menangkis bisikan hati yang berulang-ulang dan obsesi terhadap bicara dalaman pada diri. Nombor 8 ni paling banyak dekat orang Muslim. Khususnya was-was di dalam solat. Was-was di dalam ibadah sangat banyak. Dan ianya penyakit was-wasah ini bermula daripada waswasil khannas. Dia ada syaitan dan iblis yang memang akan mewaswaskan diri manusia. Baik, itulah dalam Masalihul Abdan ada 8 bab. Kita akan membedah satu-satu. 8 bab ini supaya kita islah diri balik, kita bersihkan balik diri kita yang sedang nak rawat orang. Ada waktu, ini pesanan daripada Panaja. Ada waktu kita sibuk merawat orang. Ada waktu Mustaqim sibuk merawat orang. Ada waktu Mustaqim sibuk bagi ilmu pada orang. Tapi hari ini Mustaqim, Daphne, Fatty kena sibukkan juga merawatlah diri sendiri dengan menggunakan ilmu yang Al-Balqi bagi. Saya teringat kata-kata Arab lah Cik Kim. Apa kata-katanya? Saya tak ingat daripada mana. Aslah nafsaka wad'u ghairak. Islah nafsak. Islahkan diri kita sebelum kita nak berdakwah kepada orang lain. Baik. Okey. So, dan sumbangan. Baru masuk. Kalau baru masuk Cik Kim. Masuklah sumbangan. Ya. Jadi, kurang-kurang, you all yang atas talian ni ada berapa orang? 7 orang kan? 8 orang ni, termasuk saya ni, kurang-kurang je. Sebelum kita mati nanti, kita tinggalkanlah sumbangan dalam bidang kita. Kan? Apa sumbangannya? Sumbangan kepada bidang terapi kognitif
kognitif tingkat rendah dan psikosomatik oleh Al-Balkhi. Dan Al-Balkhi perintis perubatan psikosomatik. Ini pun kalian boleh explore lagi jauh. Sebab klinik psikosomatik dekat Malaysia, okey, yang diterajui oleh orang-orang yang memang ada kepakaran di bidang kaunseling atau psikologi, tak ada lagi. Tak ada. Yang Muslim je tak ada. Yang Cina, saya tak pasti. Wallahualam. Tapi yang Muslim, memang tak ada. Perubatan psikosomatik. Nak digambarkan bahawa psikosomatik Al-Balkhi ini bila kita duduk dengan dia, kita tengok dia buat, oh rupanya kita dapati bahawa Al-Balkhi adalah seolah adalah penyumbang besar dalam bidang perubatan psikosomatik. Psikosomatik itu apa? Jadi jawapannya mudah. Dia ginilah. You all pernah tak berdepan dengan klien yang mana dia duduk, dia cerita, Tuan, saya dah cek kat doktor dah. Doktor kata saya punya tubuh semua sihat. Tak ada apa-apa sakit. Cuma puan, saya pelik. Saya rasa sakit-sakit berpindah-pindah dekat tubuh badan saya. Sekejap dekat jari sini rasa sakit. Sekejap dekat jari telunjuk rasa sakit. Sekejap dekat ibu jari rasa sakit. Sekejap berpindah sakit tu dekat bahagian otot-otot yang lain. Dah jumpa doktor. Dah. Doktor kata saya sihat. Macam mana ya Puan Happy? Macam mana ya Puan Zuraida? Macam mana ya Puan Feti? Macam mana ya Cik Puan Fena? Macam mana ya Ustazah Zai? Okey, macam mana ya Puan Isyak? Kita tak dapat nak jawab. Betul? Sebagai terapis. Kita dapat jawab. Bila kita belajar, rupa-rupanya bila sakit-sakit, orang tu berpindah-pindah dekat otot-otot tubuh dia dan dah didiagnose oleh doktor, doktor kata bebas, ini bermakna individu atau klien kita menghadapi psychosomatic illness. Psychosomatic illness ini adalah penyakit fizikal yang disebabkan atau diperburuk oleh faktor mental seperti konflik dalaman dan tekanan. Makna kata klien kita ini, dia dah menghadapi tekanan mental dah seminggu, 2 minggu sehingga seluruh badan dia sakit. Dan sakit-sakit itu berpindah-pindah. Dia akan dapat rasa sakit kepala. Lepas tu dia akan rasa pain dekat bahagian anggota tubuh dia. Shoulder pain akan rasa. Arm pain rasa. Pain dekat bahagian perut. Saya jumpa seorang wanita itu, dah pergi jumpa doktor dah, hampir 2 bulan. Doktor kata awak punya perut okey. Sampai nak dimasukkan ni. Apa benda ni? Nak masukkan daripada atas, daripada mulut. Kamera tu. Apa kamera kan? Saya copy. Kan masuk dari kamera. Saya apa benda tak nama dia. Tahu? Apa? Masuk kamera dalam perut. Nak tengok apa masalah. Sampai dah masuk tu, tengok perut okey. Saya pun terus tanya, tak banyak cerita. Awak ada stres, benda yang sangat menstreskan awak ke dalam 2-3 minggu ni? Dia kata ada. Ceritalah pada saya. Dia cerita bla 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 patut. Daripada stres yang dia alami itu, yang tak tertanggung dah 2-3 minggu itu, memang menyebabkan tubuh badan dia rasa sakit-sakit fizikal. Okey, khususnya di bahagian perut. Baik. Okey, so sebab itu Al-Balkhi juga lebih dalam lagi, okey, adalah seorang perintis perubatan psikosomatik yang mengetahui bahawa sakit-sakit di tubuh seseorang itu bukanlah penyakit fizikal, okey, berunsur pemakanan, namun dia banyak berunsur kepada faktor mental
yang menghadapi konflik dalaman dan tekanan. Baik, Daphne, ada yang nak tanya? Setakat ni yang lain-lain, ada yang tanya? Jelas? Clear? Baik. Belum lagi cikgu. Dia Okay. bila saya cuma merasakan banyak perkara yang perlu diperbaiki untuk diri sendiri cikgu. Rasa macam kena tembak hari ni cikgu. Bukan kena tembak, saya juga tembak diri saya juga sebagai seorang perawat. Aduh. Kadang-kadang kita sibuk, dia macam ni lah teman-teman yang minta Allah sekalian. Kadang-kadang kita sibuk nak meraih hasil pendapatan daripada apa kita buat. Tapi kadang-kadang kita tak memberi fokus dan masa untuk kita juga. Untuk tembak balik diri kita, tengok balik. Oh, apa? Gitulah. Okay. Dan sumbangan seterusnya. Inilah dia. Psikosomatis adalah gangguan yang asalnya dari stres secara fizik. Kemudian termanifestasi dalam bentuk kesakitan secara fizikal. Biasanya stres yang dialami berupa apa? Kecemasan. Kalian akan berdepan dengan orang-orang yang anxiety sangat teruk dan mengalami sakit-sakit yang psikosomatik ini. Okey. Biasanya stres dialami berupa kecemasan, ketakutan, kemarahan dan emosi negatif lain. Baik. Seseorang yang mengalami psikosomatis umumnya harus mendapat kaunseling menyeluruh yang didukung oleh psikoterapi berupa terapi pola fikir dan perilaku untuk melatih respon terhadap situasi yang berat. Ini kalau siapa yang dapat belajar lebih detail berkaitan dengan psikosomatik dan jadi pakar dalam bidang ini, bagus. Sebab kat Malaysia tak ada pun yang betul-betul pakar dalam bidang perubatan psikosomatik. Tak ada. Baik. Itu sumbangan beliau sebagai orang yang menyumbang dalam perubatan psikosomatik. Baik.